Hari ini kita akan sambung untuk bab seterusnya untuk waris Ifrit, Dua Dunia, Misi Kembali. Assalamualaikum. Kedengaran suara seorang lelaki di belakangku. Aku tergamam. Waalaikumsalam, jawab Long. Kita memang ditakdirkan bertemu, kata lelaki itu. Subhanallah. Syekh Azim jelas pertanyaan itu. Allahu Akbar. Aku menekuk mulutku. Benarkah dia Syekh Azim? Aku perlukan kepastian. Kedengaran Syekh Azim mengucap kalimah tasyahud satu persatu. Tidak dilupakan juga terjemahan kalimah itu turut dinyatakan. Maka benarlah, tetamu itu adalah yang baik-baik sahaja. Syekh Azim, saya Wafa. Kita di mana? Aku memulakan bicara. Alam yang tidak terlihat. Tiada nyata dua dunia. Dari jiwa, niat kita. Kata rasa, sebarang rasa. Kita, kalam dia, sekadar kita. Sekadar kita di sini, Syekh. Aku terus menyoal. Bangkit, anak. Tapi, aku mengerling ke arah Long. Niatkan sahaja apa inginmu. Sambungnya. Niat yang bagaimana, Syekh? Apa yang ingin kamu perolehi untuk laluan itu nanti? Ketawa kecil Syekh Azim melihat gelagatku. Saya tahu. Tapi, bagaimana mahu diniatkan? Aku keliru. Lintaskan sahaja pada hatimu akan apa yang diingini. Katanya. Sudah bersedia, nak? Tambahnya lagi. Aku sekadar mengangguk. Dengan langkah kanan aku bermula, derap tapak menerbangkan kunang-kunang yang berselindung di sebaliknya. Aku terkesima dalam dunia baharu. Kunang-kunang itu berwarna pelangi, berterbangan mengelilingi tubuhku. Leka aku menggapai-gapai ciptaan itu. Anak hendak berada di situ sahaja? Syekh Azim lantas menegur kelakuanku. Dalam sekedipan mata sahaja kunang-kunang itu lesap. Tadi ada banyak. Tersentak aku daripada teguran Syekh. Kita belum bermula pun Wafa, lembut bicaranya. Maksud Syekh? Laluan itu belum terlepasi. Tetapi Wafa sudah terpaut pada keindahan di sekitarnya. Benarkah sudah bersedia? Di pertengahannya lebih dahsyat lagi, ujarnya. Astaghfirullah, maafkan saya, balasku. Hanya yang terpilih akan melepasi. Jika tidak, Syekh terhenti di situ. Jika tidak, bagaimana Syekh? Aku cemas. Wafa akan merasai sendiri. Mari. Pantas pergerakannya. Terdiam. Air. Atas bukan atas. Bawah bukan bawah. Langkah bawah. Lihat atas angin. Bismillah. Kulangkah tidak rebah. Kuredah tidak sembah. Langkah sembah. Bismillah. Serentak itu kaki Syekh dihentak ke tanah. Cahaya terang mula bersinar dari dasar kolam. Aku terpegun. Berbeza dengan Long, dia mungkin telah acap kali melalui perkara ini. Tidak lama selepas itu, kolam itu bercahaya penuh. Cukup indah. Subhanallah. Anak, usah disangka mudah untuk melangkah. Sucikan hati. Tegas Syekh. Dengan bacaan bismillah, aku melangkah sehingga menghampiri air kolam. Sikap ragu-ragu aku kembali lagi. Trauma terhadap air semakin membuak-buak. Beratnya ujian ini. Di sini laluannya. Tambahnya. Bagaimana? Yakin dan lompat sahaja. Long? Soalku.
usah risaukan dia. Kamu lebih utama. Jawab Syekh. Subhanallah. Bagaimana harus aku meletakkan yakin kepada pilihan ini? Sedangkan dasar pun tidak kelihatan. Bagaimana ia dikatakan pintu ke dunia sebenar? Aku berlindung kepada Allah atas nama Nabi Muhammad, penghulu sekalian alam. Satukan jiwaku dengan alam, izinku pergi. Namun, degup masih di jasad. Aku turuti satu persatu. Harus fokus untuk mencapai tahap khusyuk tinggi untuk menghadirkan rasa yakin diri. Bismillah, entah berapa banyak kali telah aku lafazkan. Yakin itu baru hadir. Ya, aku tidak boleh lama. Mungkin ada yang sedang berkejar ke sini untuk memburuku kembali ke dunia asal. Aku perlu segera. Aku sebenarnya takut dengan air. Inilah cabaran terbesarku untuk aku memasuki kolam tersebut. Namun, aku yakin dan percaya Allah Maha Mengetahui. Aku harus percaya pada apa yang sedang aku lakukan. Ini adalah usaha yang terakhir. Pantas, aku diarah segera. Peralihan masa itu tidak lama. Allahu Akbar. Aku terjun ke dalam kolam, membiarkan sahaja diri bersatu dengan air. Kolam itu seakan ditutup oleh sesuatu yang besar. Adakah Long yang sedang membantu? Adakah dia akan selamat? Semakin aku sangsi. Keadaan semakin gelap. Tubuhku yang seakan sinar itu boleh digerakkan dengan mudah. Aku terlihat punca cahaya di bahagian kiri kolam. Itu pintunya, getusku. Allahu Allah. Cahaya putih itu memenuhi ruang mataku. Aku terpaksa menutup mata kerana cahaya yang terang. Silau. Setelah aku melepasi cahaya itu, aku lihat pohonan senduduk berbunga putih di bahagian kiri dan kanan. Ada juga titis-titis air membasahi kawasan itu. Namun, aku di mana? Kau tak sepatutnya berada di sini. Suara seorang wanita menegurku. Arin, aku terkejut. Aku lihat Rizal bersamanya. Siapa Arin? Kenapa dia ada bersama Rizal? Banyak persoalan bermain dalam fikiranku. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenalkan isteri aku? Jawab Rizal. Isteri? Kau menyamar sebelum ni? Aku mula menjerit. Kedua-duanya mentertawakanku. Aku ditipu selama ini dengan lakonan Arin di hadapan rumah Tok Ayah. Astaghfirullah. Macam mana aku boleh dikaburi? Tidak ada signal yang hadir ketika itu. Sekarang ini pun tiada. Kau ingat aku tak kenal kau, Wafah? Rizal bersuara. Memang kau tak pernah kenal aku. Jawabku pantas. Kau ingat malam perkahwinan kita? Rizal menjelingku. Mana mungkin aku lupa akan malam tersebut. Apa yang datang kepadaku adalah makhluk yang menyerupai kau. Dia datang ingin menggauliku tanpa memberi salam. Astaghfirullah. Jawabku. Kasihan. Mereka berdua berpandangan sesama sendiri. Apa kaitannya? Aku cemas. Itu memang suruhan aku. Jawabnya selambat. Aku cuba ingat kembali. Ya, ketika aku melawannya habis-habisan dan berjaya melepaskan diri, kedengaran kaca berderai dari dapur. Bila ayah pergi melihatnya, dia hanya mengatakan gelap mata. Benda itu menyerupai aku. Memang dia ada dengan aku. Tapi anak di dalam perut itu memang anak kita, jawabnya. Aku jadi jijik apabila aku tahu semua ni. Marahku. Bila-bila masa sahaja aku boleh suruh dihapuskan kau, Wafa. Kau memang banyak menyusahkan aku. Gertaknya. Aku dah sampai tahap ni, kau ingat, aku akan mengalah. Balasku. Mereka berdua merenungku tajam. Jantungku mula berdegup kencang.
baru aku fahami. Sebenarnya, Arin terlibat dalam kancah ini. Wahai anak, bila mana kau melangkah kaki ke sini, haruslah bersedia daripada segala cuba. Bila mana kau dihinggapi manisnya rasa, mungkin itu tanda jauhnya pada dunia. Bila mana kau sudah bersatu dengan udara baru, pilihan di tanganmu. Tiba-tiba sahaja kedengaran suara Syekh Azim berbisik. Aku tidak memberikan apa-apa reaksi. Melihat kelibat Arin yang begini, tidak dapat lagi aku terima. Ini sudah melampau. Kandungan awak okey ke? Sinis Arin bertanya. Aku letakkan tanganku di perut. Aku hampir terlupa akan kandungan ini. Apa yang penting, aku perlu cuba untuk menyelamatkan diri dan keluar daripada tempat pelik ini. Kembali engkau ke atas, parau suara Arin. Secara perlahan-lahan, wajah dan tubuh Arin bertukar menjadi makhluk yang bodoh. Matanya putih penuh, kelihatan dia bersedia untuk menyerangku. Pandangannya kepadaku sangat mengerikan. Ya Allah, menitis air mataku melihat Arin begitu. Kau jangan ganggu kekasih aku lagi. Lebih baik kau mati saja di sini. Jerkahnya. Aku tiada pilihan lain selain berlawan dengannya. Telingaku panas dan berdesing ketika ini. Sah, memang aku berada dalam dunia yang tidak pula dapat dipastikan lokasinya. Aku tidak dapat berundur lagi. Jelas, batu dinding itu dapat kurasai. Allahu Allah, mengapa seperti di alam realiti? Tekad. Aku harus kuat. Aku menutup mata mengharap ilham Allah sambil terus berzikir kepadanya. Bismillahi Allahu Akbar. Lantas, aku buka mata dan mendekati makhluk itu. Tapak tangan kanan aku gunakan dengan keyakinan. Tidak aku berhajat menyentuh makhluk itu, namun sekadar menolak angin menjadi wakil. Tepat aku halakan ke dadanya, ya, pastinya serangan itu tidak dapat dijangkakannya sama sekali. Langkahnya terhenti. Kedengaran dengusan nafas yang cukup kuat. Marah. Makhluk itu pula bertindak ke arahku. Sempat terskilat pergerakannya. Tidak aku jangkakan pergerakan selaju itu dengan tubuhnya yang besar. Rizal membiarkan sahaja. Aku dihempas ke dinding. Kemudian dicekik dan dilontar semula ke tanah. Sakit yang tidak dapat digambarkan. Aku bangkit semula dengan darah di hidung yang mula mengalir. Aku tidak boleh mengalah. Kini, aku gunakan pula gabungan kedua-dua tangan dalam jurus angin ini. Ya, gabungan nombor jawi 81 di tapak tangan kiri dan nombor 18 di tapak tangan kanan mewakili angka jawi 99 nama-nama Allah yang aku gabungkan menjadi satu. Sungguh, ini sahaja usaha yang ada. Tatkala aku mengumpul tenaga, makhluk itu pun telah bersedia untuk menghentam laju ke arahku. Allahu Akbar. Hanya kepadamu tempatku bergantung. Bismillah. Aku hadapkan kedua-dua tapak tanganku ke arah makhluk itu. Ketika itu, jugalah satu letupan bercahaya telah berlaku. Alhamdulillah. Tuan. Ya, Alhamdulillah. Next week, insyaAllah. Ya, kita akan sambung terperangkap. Otak di kotak. Pada siri minggu hadapan. Betul ya, Tuan? Betul-betul. Jadi saya sukalah kepada pendengar yang ada sama kita, yang mungkin tengok IGTV nanti, nak tahu dengan lebih cepat, dapatkan karya Waris Ifrit, sama ada DM kami di Buku Puris atau direct dengan Tuan Rafiuddin Rohani. InsyaAllah, harga RM10 saja senaskah. Terima kasih untuk malam ni. Terima kasih, Tuan. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.